Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Pengerusi, 020-100 Kerajaan Tempatan, 020-700 Pembangunan Kampung Baru, 01700 Program Pembangunan Kampung Baru. Pertama, saya ingin tahu berapakah peruntukan yang disediakan oleh Jabatan Kerajaan Tempatan bagi tujuan membangunkan kampung baru. Di Parlimen Kota Belud terdapat kampung baru dan saya mahu tahu bagi tahun 2023 dan setakat November 2024, berapakah peruntukan yang telah disalurkan bagi tujuan penaiktarafan kemudahan asas dan sosial, pinjaman mudah, menaik taraf rumah, termasuk juga peruntukan bagi aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini mengenai kebimbangan saya berkenaan kebanjiran dan monopoli kedai warga asing di Sabah, kebanyakannya warga Pakistan. Sama ada mereka ini warga negara atau tidak, itu menimbulkan tanda tanya. Saya sama sekali tidak mempersoalkan rezeki dan usaha mereka. Ya, untuk berjaya dalam hidup kita kena kerja keras dan semua kita pun kena belajar tentang itu. Namun persoalan di sini, sejauh manakah undang-undang sedia ada diikuti? Itu pertama. Keduanya, apakah usaha kerajaan dalam memperkasakan orang tempatan Sabah untuk terlibat dalam aktiviti peruncitan? Pun begitu, cabaran untuk bersaing dengan kedai-kedai ini menjadi satu perkara lain. Mati bah kedai runcit di kampung. Makin lama makin ramai mereka. Even pekerja pun warga asing. Jadi saya ingin bertanya, sejauh manakah peranan kementerian dalam memastikan keutamaan perniagaan adalah kepada warga tempatan, dan saya wonder adakah mereka ini mempunyai visa ataupun visa untuk berniaga dan berapa lama sebenarnya mereka boleh tinggal di Malaysia. 020-400 Perancangan Bandar dan Desa, Plan Malaysia. Apa pandangan Plan Malaysia mengenai perancangan bandar dan desa di Sabah dan cabaran-cabaran yang dihadapi? Sejauh manakah nasihat yang diberikan itu diikuti, memandangkan kalau tengok laporan kedudukan hampir semua PBT di Sabah ini di kedudukan yang paling tercorot di seluruh negara. Kalau di Kota Belud, cabaran terbesar bagi kami adalah untuk membangunkan Pekan Kota Belud adalah isu tapak. Tiada tanah di kawasan Pekan. Even untuk mau bina Masjid Pekan Kota Belud pun sehingga ke hari ini sukar kerana masalah tapak. Tuan Pengerusi, buat sekian kalinya saya ingin pohon kepada Kerajaan Sabah serta Kerajaan Persekutuan untuk membina pejabat daerah baru untuk Kota Belud. Saya sudah pernah kemukakan hal ini kepada Yang Berhormat Menteri, tetapi Yang Berhormat Menteri pada waktu itu mengatakan bahawa ini adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, dan saya telah pun serah surat kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah sewaktu pesta tamu besar baru ini supaya perkara ini dijadikan keutamaan. Kota Belud deserves to have a new pejabat daerah. Dan again, cadangan saya, bina saja di bangunan lama tu sebab tidak digunakan pun. Robohkan saja dan bina baru sebab kita susah untuk cari tapak. Saya juga berharap agar jalan keluar alternatif dari Pasaraya Golden Dragon di Kota Belud dapat disegerakan supaya keadaan trafik lebih baik, mengurangkan jam dan dapat meningkatkan pelanggan datang ke sekitar itu. Begitu juga dengan jalan menuju ke Hospital Daerah Kota Belud, SMK Arsyad, SK Pekan, Senetmen, kemudian tembus ke Jalan Mandap. Dua jalan ini sangat penting untuk Kota Belud. 030-200 Perumahan Negara. Tuan Pengerusi, perkara paling penting yang ingin saya bahaskan pada hari ini adalah mengenai isu pemilikan rumah dan tanah, khususnya kepada golongan pembeli rumah pertama dan juga golongan belia. Tiga faktor utama pada saya yang penting menjadi ukuran, iaitu harga, kedudukan dan juga ukuran. Saya percaya ramai anak muda di luar sana yang ingin membeli rumah selepas mendapat pekerjaan, especially mereka yang baru mendirikan rumah tangga. Kami orang muda pun kita punya financial planning agar bebanan di hari tua dapat dikurangkan. Namun begitu, kalau kita lihat harga rumah di Kota Kinabalu sangat mahal dan di luar harga mampu milik. Tuan Pengerusi juga kena maklum bahawa gaji di Sabah sangat rendah. Even kau graduate pun belum tentu kau dapat beli rumah. Tuan Pengerusi, ya, negara kita mengamalkan pasaran bebas dikuasai kapitalis. Kononnya merekalah golongan terpaling berbakti dan menyumbang kepada negara. Namun di bawah kerajaan madani yang mengutamakan rakyat berbanding golongan mahakaya ini, perlu kita melihat semula isu perumahan ini dalam konteks yang lebih luas. Golongan mahakaya, kalau tidak semua, ramai dari mereka yang kaya disebabkan terlibat dalam sektor hartanah. Mengapa institusi perbankan yang ada dalam negara dengan mudah memberikan pinjaman kepada syarikat-syarikat perumahan untuk membuat rumah sana sini. Selepas itu, rumah terbengkalai dan tidak terjual.
Bukan juta ya nilai dia, belasan dan puluhan bilion ringgit nilai unit yang tidak terjual. Sudahlah terbengkalai dan tidak terjual, kerajaan pula datang lagi, bantu lagi, memudahkan mereka ini menjual unit mereka yang tidak laku. Untuk apa? Bila datang pula rakyat memohon pinjaman untuk beli rumah, sebiji ya, bukan 10 biji rumah, punya susah untuk dapatkan pinjaman. Come on lah. Jangan biarkan isu paling asas ini dibiarkan berterusan. Kemana kita mahu hadiahkan masa depan kepada generasi akan datang kalau kita biarkan sahaja sistem ini berputar dan terus menindas? Ya, kita boleh cakap inilah realiti dan susah mahu tukar. Tapi kita ini kerajaan bah. Apa kita buat? Tuan Pengerusi, saya cadangkan supaya Kerajaan Negeri Sabah membina lebih banyak rumah PPR jenis sewa untuk beli. Saya tidak setuju dengan cara sekarang ini di mana kita bagi mereka tinggal di rumah PPR dengan harga yang murah tetapi hanya untuk tempoh 10 tahun dengan harapan selepas 10 tahun kehidupan mereka semakin baik. Tetapi kita kena ingat bahawa orang pun akan berkeluarga dan makin banyak bebanan. Saya ingin cadangkan kepada kerajaan berkenaan pemilikan rumah kepada rakyat. Hentikan normalisasi aktiviti manipulasi harga rumah dengan mengenakan sekatan sementara pembelian rumah ketiga dan ke atas sehinggalah peratusan pemilikan rumah rakyat Malaysia sampai ke satu tahap yang boleh dianggap tercapai. Tuan Pengerusi, di Sabah ini, kalau di kawasan saya, satu rumah tu diduduki oleh lebih dari satu keluarga dan itu perkara biasa. Bukan kerana suka-suka ya Tuan Pengerusi, sebab mereka tidak mampu. Mereka tidak mampu beli rumah dan mereka tidak ada duit pun untuk bina rumah. Inilah realitinya. Mohon diberikan perhatian dan pertimbangan serius atas cadangan saya tadi. Sekian, terima kasih.